Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sabirin bin Zaman, Timbalan Pengarah Projek I, merangkap Ketua Pengurus CS Call Service. Akademi Tahfiz Al-Islah bekerjasama dengan Projek I Telaga untuk memberikan telaga kepada penduduk-penduduk di dua buah negara, Kemboja dan Vietnam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam siaran. Saya DJ Riz Muhammad. Hari ini untuk slot Roti Bakar Kopi Tarik edisi 22 Ogos 2021 bersamaan dengan 13 Muharram 1443 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang saksikan kami secara langsung di FB page Kadok, di FB page Convention Islamic Digital, di FB page dah ada pun yang berikan salam. Di FB page Kepentas, di FB page Akademi Tahfiz Al-Islah, serta insya-Allah kita akan masukkan juga di FB page dan juga YouTube Warung Makan Sahabat selepas ini. Baiklah saudara, program ini adalah anjuran Akademi Tahfiz Al-Islah, Islah Movement, I Telaga, Hai Hufaz, Yayasan Al-Insan, Konvensi Islamik Digital dan Pertubuhan Sayang Al-Quran. Pastinya dengan kerjasama Kelab Dato' Perdana Antarabangsa serta dihangatkan oleh Mantap Share Channel. Seperti biasa, untuk slot Roti Bakar Kopi Tarik ini tak lengkap rasanya kalau kita tak ada tetamu jemputan dan juga yang akan seorang penampilan istimewa, seorang wakil dari Kepentas yang akan menjadi rakan setugas bersama saya pada pagi ini. Baiklah, kita menampilkan dua orang ahli panel kita, menampilkan host kita juga dan juga dua orang ahli panel kita, iaitu ahli panel kita adalah Puan Mariam Salwani dan juga Mak Wan dari Warung Makan Sahabat, serta penampilan istimewa Encik Zulkifli Ibrahim selaku rakan pengacara kita pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa khabar semuanya? Sahabat-sahabat saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Sihat sejahtera. Nampaknya Puan Mariam dan Mak Wan bersiaran langsung di Warung Makan Sahabat ya. Ya, betul. Jadi kita akan dengarkan lebih lanjut lagi. Apa kata saudara rakan setugas saya, saudara Zulkifli Ibrahim. Sila onkan mic anda. Okey, Assalamualaikum DJ Riz, Mak Wan, Puan Mariam dan hadirin semua. Berjumpa lagi di rancangan Roti Bakar Kopi Tarik kita hari ini ya. Saya sangat teruja dapat berjumpa lagi dengan DJ Riz dan hari ini dapat berjumpa dengan Mak Wan dan Puan Mariam ya. Alhamdulillah, semua sihat-sihat ya. Okay. Sihat, alhamdulillah. Ya saudara, setiap orang ada kisah. Semalam kita jadikan kenangan, hari ini dan hari mendatang kita jadikan hijrah yang terbaik untuk diri. Ada di kalangan mereka ini, iaitu sukarelawan di Warung Makan Sahabat, dulunya asalnya pernah tinggal di lorong. Mereka juga perlukan sahabat sebenar, memberi semangat dan dorongan seperti insan lain. Dan mereka yang menjadi sukarelawan, yang mereka yang datang untuk dapatkan makanan dan juga hikmat nasihat, hikmat nasihat di sudut agama dan sebagainya, mereka dah ada jalan penyelesaiannya di sekitar Coket Kuala Lumpur tu. Dah adalah rumah, dah adalah warung makan sahabat dan juga rumah didik sahabat. Jadi saudara Zulkifli, kita ada soalan kita sebagai pembuka tirai kita pada untuk ahli panel kita, silakan. Okey ya, pertama sekali saya alhamdulillah lah hari ini baru berkesempatan berkenalan dengan personality yang menjadi orang yang banyak membantu masyarakat lah. Kalau nak buat macam mereka buat tu tak larat lah. Kita ni pandai cakap, pandai kan. Tapi nak buatnya susah. Jadi hari ni bertuah dapat berjumpa dengan Mak Wan dengan Puan Mariam. Jadi siapa kan yang nak minta memperkenalkan diri dulu ah? Mak Wan ke? Minta Mak Wan ke memperkenalkan diri? Sebut sedikit lah dulu. Boleh Mak Wan? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi
menyantuni kita dan warung makan sahabat pada pagi ini. Dan untuk memperkenalkan diri, nama Mak Wan Kamariah binti Daud, berasal dari Kelantan, sekarang ni berumur 69 tahun dah. Ceritanya sama saja. Mak Wan ni pernah jatuh dalam penagihan dadah selama 40 tahun dan berada di Coket sebagai gelandangan, masuk pusat, keluar pusat, sehinggalah pada last tahun 2000 itu hari last Mak Wan masuk pusat sereniti, bacok dan bebas. Mak Wan duduk kat sana lama lah, dekat 10 tahun untuk mendapatkan kepulihan di sana dan diberi jawatan sebagai pembimbing rakan sebaya untuk sebagai role model lah kepada rakan-rakan yang lain yang sedang menjalani pemulihan di pusat sereniti. So sampai masanya kepulihan yang sebenar ialah di luar, bukan di dalam pusat sereniti. Di pusat sereniti tu kita hanya mencari jawapan kenapa kita tak boleh nak berhenti. Kita kena belajar banyak ilmu, bukan saja kepulihan dadah ni bukan saja berhenti sak dadah lah. Dia banyak isu dia kita kena cari sendiri lah diri kita ni. Selalunya kalau nak berhenti daripada dadah, orang, kaunselor, ibu bapa yang cari punca, tapi kita buat tak tahu je. Jadi Mak Wan buat benda tu sehingganya Mak Wan alhamdulillah hari ni dah 20 tahun Mak Wan bebas daripada dadah. Dan apa yang Mak Wan belajar dekat pusat sereniti sana, dekat penjara sana, Mak Wan nak bagi balik kepada rakan-rakan jalanan Mak Wan, supaya mereka yakin dan percaya dadah ni boleh berhenti kalau mau. Kalau tak mau aja 1000 alasan dicipta. Itu dia. Okey, kalau tak mau 1000 alasan kita boleh cipta. Dan alhamdulillah Mak Wan dah 20 tahun dah jadi normal dan sekarang ni membantu orang dan tahun Mak Wan sekarang ni 69 tahun. Saya lahir pada tahun 69. Aduh, kenalah hari ni. Dan di sana itu kita mencari diri Cik Zul, Mak Wan juga dikenali sebagai wanita besi Coket. Oh, ada gelaran wanita besi Coket Macam mana dalam gelaran tu Mak Wan? Wanita besi ni Mak Wan rasa lah. Dia ada apalah. Kalau nak kiranya Mak Wan bukanlah besi sangat lah. Tak adalah kuat kalau tak ada ni kawan sahabat syurga Mak Wan ni kan. Mak Wan tak boleh buat apa-apa sebenarnya. Sampai matilah Mak Wan akan kayu basikal tu agihkan makanan kepada kawan-kawan. Tapi yang besi tu tadi, kebetulan hari tu Mak Wan tengah tolak pintu warung ni, dulunya sangat-sangat ketat, kuat kena tolak. Kebetulan ada reporter masa tu, dia snap gambar tu. Itu wanita besi, dia kata Mak Wan kuatnya tenaga dia tolak besi tu kan. Lagi satu pengalaman Mak Wan ni, kutip besi buruk, nak makan nak isap dadah tu tadi. Itu dia. Jadi hari ni dia kata wanita besi tapi tak adalah besi. Okey, tak apa. Aura besi tu ada tu. Berkat dengan pertolongan daripada sahabat syurga tu. DJ, macam mana kita dengar pula pengenalan daripada sahabat syurga Mak Wan Puan Maria. Ya, silakan. Masya Allah, terima kasih DJ Riz atas kesudian jemput kami lah sharing untuk sesi hari ni. Sebenarnya ni bulan 8 merupakan anniversary saya jumpa dengan Mak Wan. Dia kisah terbentuknya warung makan sahabat ni adalah daripada projek Food for Hunger yang saya dah buat selama beberapa tahun sebenarnya. Saya adalah founder kepada tim NGI Misi Amal, di mana NGI Misi Amal ni saya tubuhkan pada 2016 lagi, di mana baby project saya tu dia bermula di Kundasang. Saya sebenarnya buat part time as a
tour guide sebenarnya. So saya bawa orang pergi jalan-jalan lah kan, tour dia group leader jugalah. So untuk sebuah travel agency. So one day saya ke Sabah, saya bawa jemaah ni pergi ke Kundasang. So kami buat satu sesi ziarah rumah macam Tafiz, pusat Tafiz. So pusat Tafiz ni dah nak close. So tapi kami datang, kami cuba bincang-bincang balik. So kita teruskan balik, kita bantu dia. So daripada situlah wujudnya misi amal. Kemudian bila saya balik ke Semenanjung, saya on dengan projek Food for Hunger, di mana setiap hari Ahad saya akan buat agihan makanan kepada gelandangan area KL ni. Saya duduk Bangi. So saya ada satu tim ibu tunggal. Saya ada satu tim ibu tunggal yang saya minta, saya order makanan dengan dia, and then saya agihkan kepada gelandangan di area KL lah. Saya tak pernah jejak kaki ke area Choket untuk buat agihan sebab saya ada satu persepsi di mana saya takut nak masuk ke Choket ni, sebab orang cakap Choket ni tempat penuh dengan drug addict kan, penuh dengan gangster, penuh dengan maknyah-maknyah lah, prostitute lah semua tu kan. So saya tak ada kekuatan nak masuk ke tempat macam ni, sehinggalah bila start PKP tu semua, Allah jumpakan saya dengan satu insan bernama Cikgu Jinggo. So Cikgu Jinggo tu adalah orang yang bertanggungjawab membawa saya berkenalan dengan wanita besi Iron Lady Choket ni. Macam tu. So daripada situ kita daripada agihan projek Food for Hunger tu 2 kali sebulan, dia jadi 4 kali sebulan. Daripada 4 kali sebulan dia jadi lebih kerap setiap minggu. Dan daripada setiap minggu lebih kerap tu akhirnya terbentuklah, jadilah setiap hari wujudnya Warung Makan Sahabat atas izin Allah, okey, yang bagi idea pada Mak Wan. Bagi idea pada Mak Wan, seronoknya dia kata kat FB lah, seronoknya kalau boleh bagi makan kat kawan-kawan dia ni setiap hari. Ada satu warung kecil yang kawan-kawan dia boleh datang untuk ambil makanan kan. Mula-mula tu dia nak charge, Mak Wan nak charge RM1 seorang. Tapi bila kita start tu kita cakap tak apalah, tak payah, kita usahakan. So daripada warung kecil dekat belakang Plaza GM sehingga hari ini, inilah kami. So kami dah ada satu lot Warung Makan Sahabat, di mana kat sinilah kita sediakan makanan kepada hampir 400 hingga 500 orang sahabat jalanan, di mana mereka ni ada yang memang betul-betul gelandangan, kita ada asnaf. Kita ada asnaf area sini lah, area Choket ni. Lepas tu kita ada warga emas. Okey, warga emas ni terdiri daripada masyarakat Melayu ada, Cina ada, India ada. Okey, lepas tu kita ada juga mualaf. So inilah kami sekarang berada di tengah-tengah kota raya, cuba menyantuni mereka yang memerlukan. Macam itulah sikit-sikit. Okey, alhamdulillah kita ada orang-orang macam Puan Mariam, macam Mak Wan. Dia mungkin boleh kongsikan juga macam mana benda ni dapat dijalankan, kerana sukarelawan tu lah. Jadi siapakah mereka dan apa agaknya yang mendorong mereka untuk boleh membantu ni? Mungkin boleh kongsi sedikit. Okey, sebut pasal sukarelawan ni, Pak Wan tak tahu, ini adalah satu keajaiban lah yang sedang berlaku. Daripada mula awal dulu, Mak Wan ni memulakan masak nasi lebihan. Mak Wan ada nasi kan, mau masak lebih sikit, mau masak nasi taruhlah ikan bilis, taruh sayur apa semua, dah jadi banyak. Mak Wan packing, hantar kepada mereka-mereka yang terlantar di lorong-lorong sana.
So apabila Mak Wan berjumpa dengan Puan Mariam ni, dia sangat ramai kawan kot. Mak Wan kawan di bawah sini memang ramai, 400-600 orang bulan puasa hari tu, mencapai 1000 orang datang ke sini untuk mendapatkan makanan. Tapi bila Mak Wan berkenalan, jumpa dengan Puan Mariam, dengan Cikgu Jinggo, benda ni secara tak langsung tau. Orang tahu, orang datang, orang pakat nak menyumbang, pakat nak membantu Mak Wan. Termasuklah Puan. Sekarang ni bagaimana nak gerakkan? Dia pada awal dulu Mak Wan nak ambil RM1 satu orang untuk sebungkus nasi. Sebab apa? Sebab Mak Wan memang tak ada duit. Mak Wan kerja housekeeping. Lepas tu Mak Wan sendiri pun ditanggung oleh Baitumal. Sewa rumah, bantuan bulanan apa semua dari mana? Mak Wan lebih-lebih je lah. Ada lebih, Mak Wan buat karipak kan. Ada dapat modal balik, Mak Wan kumpul duit tu, Mak Wan masak. Ikut dan lah, cekodok pun cekodok lah. Nasi goreng pun nasi goreng lah. Tapi apabila berjumpa dengan Puan Mariam Salwani ni, satu keajaiban berlaku. Begitu ramainya orang membantu Mak Wan, menginfakkan dekat sini dan bukan sekadar sekadar bagi makan jasad sajalah. Sekarang ni hari ni kita tengah buat rumah didik sahabat. Tujuan utamanya ialah bukan kata kita dengan makanan tu tadi, sebab untuk kita menjentik hati mereka untuk tengok. Dan Mak Wan berdiri di sini bukan siapa-siapa. Mak Wan just nak bagi tahu kat dia orang, kita boleh bangun. Kita boleh bangkit semula. Ya Mak Wan. Mana dia kadang-kadang ni kalau dengar cerita daripada Mak Wan tu, sebenarnya kita tak perlu nak jadi kaya. Tak perlu nak banyak duit baru boleh bantu orang. Kadang-kadang kita tengok orang yang perlu bantuan tu lah yang lebih membantu daripada orang yang berkemampuan. Itulah hebatnya dan mungkin ajaibnya di situ lah kan. Okey. Jadi sebelum pergi jauh lagi, lokasinya di mana ni Mak Wan? Kalau cerita kat orang, jadi orang boleh tahu. Kalau orang biasa dengan Chowkit tu, dia cerita dia akan kasih dia tahu dekat mana ni. Okey. Warung makan sahabat terletaknya di hotspot. Hotspot di sini segala-galanya ada. Segala-galanya ada. Gangsterism ada, pelacuran ada, drug addict memang pusher besar-besar kat sini. Mak Wan pun buka pintu dulu sebelum ada rumah didik sahabat. Buka pintu, orang cek depan tangga Mak Wan. Depan pintu Mak Wan. Ini satu cabaran yang sangat kuat. Seorang penagih, dia akan jatuh balik kerana benda-benda ni. Tapi Alhamdulillah Allah bagi kekuatan yang sungguh-sungguh. Sebab Mak Wan minta sungguh-sungguh dengan Allah. Mak Wan tak nak dah isap dadah ni. 40 tahun kot. Masa muda pergi begitu saja. Jadi pot Mak Wan ni, positif pot ni berada di lorong Chowkit 4. Berhadapan dengan Selayang Flat. Kalau sebut kata Selayang Flat ni, 30 tahun yang lalu orang tahulah apa benda Selayang Flat ni. Mak Wan sendiri pun kena. Mak Wan tu cakap, dia tu dah berhenti isap dadah. Selayang Flat kot, pot besar. Segala-gala potnya. Zaman dulu, Botak Chin beroperasi di belakang sana. Beroperasi di belakang sini. Nama dia Tiong Nam. Pasar Tiong Nam, pasar Cina saja. Tapi sekarang ni, semua-semuanya sudah tinggal kenangan lah. Sekarang ni yang ada adalah generasi keempat. Generasi Mak Wan semua dah pupus. Yang sebaya dengan Mak Wan ni, kalau ada pun kawan-kawan Mak Wan yang masih mengambil dadah tu, tengoknya sakit, teruk. Lepas tu dah jadi mental, tahu tak? Itulah Mak Wan cakap. Mak Wan syukur sangat-sangat Allah pilih untuk Mak Wan berada di sini. Untuk untuk jadi orang percayalah, orang percaya. Mak Wan boleh berhenti. Selalu dia orang jatuh macam tu. Mak Wan boleh berhenti saat dadah. Mak Wan boleh ada warung. Apa semua ni, dia mula terfikir, tahu tak? Tu yang Mak Wan nak. Mana dia Mak Wan ni boleh membantu dan menjadi sumber inspirasi, sebab kalau dia orang tu melalui zaman susah, Mak Wan pun dah melaluinya lah. Jadi nak cerita kat dia orang pun senang je kan. Betul. Pencetus lah dia, pencetus.
Pencetus. Sebabnya macam sepanjang saya berada di sini, daripada saya masyarakat, kita macam ni lah, saya masyarakat luar yang firstnya sebelum ni persepsi kita sebagai masyarakat luar ni, kau ni kalau dah jadi penagih kan, memang tak ada harapan lah. Kita pandang jijik dia orang, kita fikir negatif pasal dia orang, kita fikir dia orang sampah, kita fikir dia tak ada guna dah lah apa semua kan. Sehingga kita sebagai orang yang normal kononnya kan, seorang yang normal ni tak nak pergi cuba bantu macam tu. So itulah saya dulu, So walaupun pergi bagi makan tu kan, kita tahu ni drug addict, kita pun tak nak pun, just kita bagi makan je. Kita tak nak pun cuba selami kehidupan dia, kenapa dia jadi penagih dadah, kenapa dia jadi gelandangan, macam tu. Itu dululah saya. So bila Allah bagi saya peluang untuk berada bersama dengan golongan di sini, baru saya betul-betul nampak, Masya Allah, sebenarnya kita yang kat luar sana, yang kita rasa kita ni bagus, kita ni terpelihara kan, kita sebenarnya yang kena masuk ke tempat diorang ni, kena bantu. Sebab apa, diorang sebenarnya memerlukan dorongan. Bila dia dah terjebak ni, dia bukan tak nak keluar, dia nak keluar. Ramai sangat yang kita dah jumpa kat sini, macam saya sendiri, saya jumpa sendiri yang memang masih menagih, datang kat kita, bukan dia orang tak nak, bukan dia orang tak nak berhenti, nak sangat, tapi dia tak ada dorongan yang kuat. So bila jumpa orang setakat macam dia hulur duit, minta duit contohnya kan, kita bagi dia RM10, kita bagi dia RM5, so kita fikir setakat tu saja. Tu kita bagi RM5 tu beli dadah lah tu kan. Sedangkan dia sebenarnya dengan RM5 tu memang betul lah, mungkin RM3 dia beli dadah, tapi RM2 lagi tu mungkin dia nak beli makanan untuk kawan dia. Faham tak? Sebab kawan dia sebab hanya dia yang tahu kawan dia yang terdampar dekat lorong sana. Kan? Yang kita tak berani nak masuk ni. So RM2 tu dia beli makanan, dia beli roti apa semua, dia bawa dekat kawan dia. Itulah mereka. So sebenarnya kita masyarakat luar yang normal ni kan, kena sebenarnya kita kena berganding bahu, bantu dia orang. Bukan apa, mungkin kita rasa kecil saja kot, nak tolong dia orang, banyak lagi benda yang kita nak tolong. Tapi sebenarnya kalau kita dah masuk ke sini, dekat depan warung ni kita ada flat Seri Selayang ni, ya Allah, kita ada dekat sini berapa ribu family, dan mereka tu adalah family yang sudah, orang kata, bukan family yang normal tau. Mak ayah mungkin penagih dadah, so dia orang ada anak, so anak-anak dia tu kita perlu selamatkan sebenarnya. So itulah dia punya, macam mana nak cerita, panjang sangat. So kena masyarakat luar kena masuk sini dan kena tengok sendiri, baru tahu apa nak buat. DJ kita kena pergi juga DJ nanti waktu. Ya, memang menarik topik kita pada pagi ini ya. Mereka yang dulunya dari lorong kini pendorong, iaitu di mana mereka ni juga mahukan perubahan, sebenarnya mahukan hijrah dalam diri. Tanpa bantuan rakan-rakan kita yang seperti kita, Cik Zul, tanpa bantuan kita, tanpa bantuan Cik Zul dan juga rakan-rakan sekitar kita, tanpa memberi sokongan dan dorongan, mereka tak akan pergi ke mana. Dengan adanya program kita pada pagi ini, insya-Allah kita semua dapat membantulah mereka untuk hijrah, untuk menjadi lebih baik, dan mereka dapat inspirasi lah, terdorong untuk menjadi insan biasa, untuk menjadi hidup seperti biasa, bukan hidup di lorong-lorong lagi. Maknanya semua orang boleh berubah dengan hijrah diri dan juga sokongan daripada kita semua, kerana kita semua adalah saudara. Tak kira semua bangsa, ramai tu yang dapatkan makanan setiap hari 500 pack. Banyak tu. Itu pun hasil daripada sumbangan orang ramai dan juga mereka yang prihatin. Rakyat Malaysia ni memang begitu prihatin. #Malaysia Prihatin, itu dia tema Hari Bahasa kita tahun ini, insyaAllah.
Dan saya juga telah pergi ke sana dan semasa saya berita langsung di sana memang terasa hibur dan sayu lah bagaimana nampak sukarelawan yang dulu asal dari Dorong, mereka betul-betul lumus membantu menyiapkan makanan dan beri makan kepada rakan-rakan. Dan kita nak tanyalah Puan Mariam juga, apa perkara yang paling menarik yang Puan Mariam tak akan lupakan semasa berada di warung makan Sahabat. Silakan. Setahun berada di sini, macam-macam sebenarnya lah, pahit manis tu semua ada kan. So paling yang saya tak dapat lupakan lah antaranya kita tengok sendiri betapa seronoknya mereka adanya warung makan ni. Sebab apa tahu, kita agak lain sikit daripada lain-lain mana-mana NGO, di mana kita bagi makan jasad dalam masa yang sama kita sediakan makanan rohani. So kami kat sini warung ni kita open, so kita cuba wujudkan suasana Islami dekat sini, di mana waktu solat kita solat jemaah dekat ruang lega warung ni. So orang luar nampak, kadang-kadang tu dia orang tengah ambil makanan, dia nampak kita punya volunteer solat jemaah kan. So itu sebenarnya telah memberi peluang kepada mereka untuk bertanya tentang Islam. So far kami setahun dekat sini, alhamdulillah kita sudah ada 13 orang yang syahadah. Alhamdulillah. Di mana yang syahadah 13 orang terdiri daripada bangsa Cina dan juga India lah. Yang menariknya ialah mereka yang syahadah ni memang dah yang berumur, So bila kita tanya kenapa nak syahadah ni, so dia cakap sebenarnya dah lama nak masuk Islam. Okay, tapi tak tahu macam mana. Okay, tak tahu macam mana nak pergi kat mana, dia orang tak tahu. So mana-mana dia orang tahu ada kawan-kawan di kalangan dia orang ni yang dah Muslim, dia orang tanya macam mana, so dia orang cakap kena pergi Perkim. So susah nak pergi Perkim bila PKP kan. So bila Perkim tu tutup, so kebetulan bila kami berada kat sini, dia orang datang kat kita, dia cakap saya nak syahadah. So kami meraihkan mereka, kita ajak masuk apa semua, dan daripada situ sampai kepada kawan-kawan yang dia lain, dia bawa kawan-kawan dia lagi datang sini. So itulah yang sangat-sangat membuatkan saya rasa miracle lah. Saya tak minta pun benda tu kan, sebelum ni tak terfikir pun nak jadi pusat dakwah untuk non-Muslim ke apa semua, tapi berkat alhamdulillah. Mungkin Allah tu memang dah hantar kita kat sini. Semua ni adalah perancangan daripada Allah kan. So kita ni semuanya just menggerakkan saja. Allah yang dorongkan, dan bagi saya ini adalah satu amanah yang cukup besar lah. Selain daripada kita bantu orang-orang macam Mak Wan kan, kita bantu drug user, kita bantu gelandangan ke apa semua, kita diamanahkan juga oleh Allah ni untuk dakwahkan Islamkan saudara baru. So itu antara momen yang sangat berharga lah buat saya. Yang lain-lain tu yang lain-lain tu macam mana macam-macam lah. Maksudnya yang kita dapat bantu sahabat kita. Contohnya sekarang ni dekat warung ni kita ada satu sahabat nama dia Wan Ilyas. Wan Ilyas ni muda lagi, baru 32 tahun. Daripada seorang transgender. So alhamdulillah dia dah kembali dah. Saya boleh kata 80% sudah berlaku perubahan pada diri dia. Dia bersama kami sekarang ni. So kawan-kawan dia masih duduk kat sini kan. Kawan-kawan dia bila dia keluar, kawan-kawan dia tengok dia pun macam Masya Allah. Macam tu kan. Macam luar biasa lah, luar biasa. Luar biasa DJ. Saya teruja sebab ada dua benda saya lihat di sini. Satu, membantu urusan kehidupan lah, makan minum. Dan yang lebih hebat lagi saya rasa membantu transformasi tu. Orang yang ingin mencari hidayah dan transformasi, orang yang ingin keluar daripada mungkin masalah dia kancah
masih ada Betul. dan sebagainya, itu yang paling hebat tu yes. DJ. Betul, betul. Nampaknya Mak Wan ada sesuatu yang nak disampaikan. Kenangan paling manis bagi Mak Wan yang takkan Mak Wan lupakan. Silakan Mak Wan. Okey, kenangan paling manis ialah seperti Puan Mariam cakap tadi. Kita cuma bagi Mak Wan sendirilah. Bermula dengan nasi sejuk daripada dapur kecil Mak Wan tu. Akhirnya Allah kurniakan sebesar ini nikmat kan. Lebih-lebih lagi kita dapat mengenal pasti ramai sudah rakan-rakan Mak Wan ni rupanya sudah syahadah tetapi terbiar begitu saja, dan ada juga yang baru-baru syahadah ni kan. Mak Wan nampak ini adalah satu anugerah yang sangat besar daripada Allah, sedangkan pada masa dulu Mak Wan pernah nak murtad pun kerana pasal dadah ni, nak bunuh diri, nak murtad apa semua. Tapi di akhir perjalanan Mak Wan ni Allah bagi sebesar ni. Dia bila terlibat dengan dadah, kita hilang segala-galanya, tak ada apa benda dah, kosong. Sekarang Allah bagi balik kepada Mak Wan. Dia bagi Mak Wan jumpa kawan-kawan yang orang yang baik-baik, macam-macam orang kat sini. Nak dibezakan dengan rakan-rakan Mak Wan yang kat luar sana pun macam-macam latar belakang. Mulalah Mak Wan pandang kepada beberapa golongan lah. Sex worker ada kat sini, LGBT ada kat sini, drug user ada kat sini, perompak penyamun pun ada kat sini. Tanya Puan Mariam ni, macam-macam lah dia menghadapi cabaran kat sini. Sampai Mak Wan risau satu je. Kalau orang pukul memang orang tak pukul. Mak Wan takut dia orang peluk ke apa ke. Ni kan Puan Mariam saya ni. Itu yang Mak Wan takut. Macam-macam cabaran dia dah hadapi. Lepas tu yang satu Mak Wan boleh touching tau. Satu orang dia cakap apa? Dia cakap dia ramai orang bagi makan, dia cakap kan. Ramai macam-macam orang bagi makan, orang kaya, orang persendirian, toke-toke restoran apa semua. Tapi kalau tengok dia orang ni kaki minum taisong, kaki dadah, dia orang tak nak bagi. Tak payah. Kau minum punya kaki, isak dadah punya orang dia tak bagi. Dia tak nak bagi. Kalau bagi pun bising. Tapi dia cakap, saya tengok orang Islam dia cakap, kalau kita tidur mabuk, tidur pun ada lagi nasi sana taruh. Kan? Bagi semua dia cakap orang Islam. Tak pernah pilih kasih. Kita minum ke, kita mabuk ke, kita sakit ke, tak boleh bangun pun boleh suap lagi dia cakap. Orang Islam boleh suap kita makan mulut sini kasih makan sama tangan dia. Allah, Mak Wan touching betul lah cakap kan. Sebab Mak Wan terfikir balik dulunya Mak Wan terlongkar tong sampah tu kan. Masya Allah. Memang tak ada masa depan lah. Tapi kan hasil daripada masuk keluar penjara, masuk keluar pusat serenity yang dulu memang Mak Wan sangat protes lah. Tak suka lah polis tangkap. Tapi hari ni Mak Wan dah berbaik dengan polis ni. Sekarang ni warung makan sahabat dia memang cover. Kalau ada apa-apa hal berlaku, Mak Wan angkat telefon je, dia tahu Mak Wan ada masalah. Dia akan segera datang. Dia backup Mak Wan. Dulu Mak Wan anti dengan polis ni. Kan? Pantang nampak tangkap. Kita tu kecil keding macam ni kan. Dia angkat belakang sini, terkoting-koting. Macam tu. Tapi sekarang Alhamdulillah Allah pulangkan segala-galanya. Walaupun orang kata, yalah kerja kerana Allah ni tak usah cakap lah kan. Tak usah cakap publik, tak usah cakap pasal nama, tak usah cakap pasal pujian. Kita buka seluas-luasnya hati dan diri ini untuk Allah semata-mata. Siapa yang dapat nikmat tu nanti kan, mudah-mudahan adalah dalam ramai-ramai orang tu adalah seorang dua pulang ke pangkal jalan kan, akan meneruskan tugas Mak Wan di warung ni. Mak Wan ramai volunteer yang daripada gelandangan sendiri datang cuci, sapu, cuci, bagi agihan kat kawan-kawan dia supaya dia tahu hari tu dia menerima agihan, sekarang dia pula yang bagi kat orang, kat kawan-kawan dia. So dia datang feeling dia kat situ. Maknanya
maknanya gelandangan ni boleh dibantu. Mana dia orang yang menerima bantuan, niat dia memang hasrat, dia pun nak membantu setakat mana yang dia boleh kan. Ya, betul. Okey. Betul. Sebabnya memang kita memang apa ni, macam dekat warung ni memang kita allow sahabat-sahabat jalanan yang datang ambil makanan tu, yang kita nampak dia macam dah okey sikit kan, dia otak dia tak adalah miong-miong apa semua tu kan. So kita panggil lah dia masuk dalam buat kerja sama-sama dengan kita kan. Tapi kita tak adalah menjanjikan bulan bintang pada orang kan. So kita just Cuma kita kita tak ada prejudice, tak ada pilih kasih. Tak ada. Apa kau boleh tolong Mak Wan ni? Tolong angkat bako sampah, tolong buang sampah. Allah alhamdulillah kan. Dia cakap terima kasih kat dia, senyum, sengih-sengih dia. Kan? Itu dia kisah benar daripada Puan Salwani, Puan Maria Salwani juga Mak Wan ya. Memang terasa terharu juga ya Cik Zul ya. Ya. Kita ada maklumat kita dapat maklumat juga pada rakan-rakan kita di luar sana dari Siti Mas Tija Jefari, katanya Assalamualaikum, selamat pagi. Dari Ronald Munan, dia tak mampu, dia cakap Sarawak, tak tahu dia nak cakap banyak. Dan dari Yadu Ya Sadu Aik Nyak Ang Mak Joko, cakap Sarawak ni. Dari Ahmad Azrul, Assalamualaikum, selamat pagi. Dari Boniface, apa tu katanya, hello. Daripada Cikgu Jinggo, support warung makan sahabat. Dari Hafiz Harani juga adalah bekas seorang menarik dadah, dan dikata memang betul. Betul tu, seperti saya juga bekas menarik dadah. Keluarga sendiri pun benci kita, jadi kita perlu betulkan kesilapan lampau kita. Terima kasih kepada Cik Hafiz Harani. Dari Cikgu Jinggo juga katanya sekali lagi, rindu nak dengar perkongsian Mak Wan. Terima kasih Cikgu Jinggo kerana dengar kami walaupun melalui FB page. Dan juga dari Mazlan Muhammad, salam dari Melaka. Cik Zul, ada apa-apa yang ulasan daripada Cik Zul, silakan sebelum kita berehat seketika, silakan. Okey, saya nak tanya Mak Wan dengan Puan Mariam, mungkin benda yang untuk diedarkan tu dah ada, ataupun ada lagi harapan lah, hasrat ke supaya orang luar tu boleh lagi membantu ke, ada tak? Mungkin kongsilah juga, mungkin ada hasrat-hasrat yang terpendam tu sekarang ni boleh dinyatakan di sekarang ni, mungkin ada pendengar sana di luar boleh, yang terdengar tu biar terdetik untuk membantu nanti. Okey. Sebelum Mak Wan ataupun Puan Mariam jawab, kita berehat seketika, kita akan dapat jawapannya selepas ini. Kita akan kembali lagi selepas ini. Okey. Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sabirin bin Zaman, Timbalan Pengarah Projek I, merangkap Ketua Pengurus CS Call Service. Akademi Tahfiz Al-Islah bekerjasama dengan Projek I Telaga untuk memberikan telaga kepada penduduk-penduduk di dua buah negara, Kemboja dan Vietnam. Terima kasih kepada rakan-rakan kita di luar sana yang sedang saksikan Roti Bakar Kopi Tarik di Matap Share Channel dan juga di FB page Kadok ya. Anda juga boleh dapatkan informasi yang berguna setiap hari, langsung setiap hari dengan kisah-kisah yang begitu bermanfaat untuk anda, insya-Allah. Hari ini kita menampilkan dua ahli panel istimewa, iaitu Puan Mariam Salwani dan juga Mak Wan dari Warung Makan Sahabat, serta penampilan istimewa Encik Zulkifli Ibrahim ataupun Master Tinker dari Kelab Datuk Perdana Antarabangsa atau kepentas sebagai rakan setugas saya, langsung di FB page untuk Roti Bakar Kopi Tarik. Jadi boleh saudara Zul ulang kembali soalan kepada Puan Mariam, silakan. Okey, soalan tadi ya, soalan sebelum kita berehat iklan je tadi.
Ya, mungkin daripada Puan Mariam ataupun Mak Wan, apakah hasratnya tentang orang-orang di luar yang mungkin boleh membantu dan meringankan lagi kerja-kerja yang sedang dibuat ataupun memeriahkan lagi. Bagaimana mereka boleh turut terlibat untuk sama-sama membantu dan mungkin mereka pun nak dapat pahala lah juga. Silakan. Okay, actually sebenarnya kalau ikutkan keperluan tu of course lah dari segi keperluan tunai memang kita perlukan setiap hari sebab kita memang apa nama ni bagi makan tu everyday kan, so 400 hingga 500 orang setiap hari yang hadir ke sini, memang kos kita untuk penyediaan makanan tu memang kita perlukan cash lah. So sumbanglah berapa yang mampu, sebabnya kita paling tidak setiap hari kami perlukan hampir RM2,000 untuk sediakan makanan apa semua. RM2,000 tu minimum lah, paling jimat lah. Okey, yang seterusnya sekarang kita dalam proses buat renovation untuk rumah didik sahabat, di mana rumah didik sahabat ni berfungsi sebagai satu tempat pembelajaran untuk sahabat-sahabat jalanan kita, di mana kita akan adakan kelas pengajian Al-Quran, Fardu Ain. Lepas tu kita juga akan ada kelas untuk diorang bangkit, maksudnya kelas motivasi diri. Okey. Lepas tu dalam masa yang sama ni juga sebenarnya kita dah mulakan rumah transit sahabat, di mana rumah transit sahabat ni kita buat style check in check out, di mana sahabat-sahabat yang perlukan ataupun diorang nak tidur lebih selesa, tak nak tidur tepi bangunan apa semua tu, so dia boleh datang check in dekat rumah transit sahabat jam 4 petang. Lepas tu dia kena keluar daripada sini, daripada RTS pukul 10 pagi. So dia bebas. So kita bukan, dia ala-ala macam rumah pusat gelandangan tu, pusat transit gelandangan yang disediakan oleh pihak government YKN tu kan. Tapi kami tak adalah seketat macam tu. Maksudnya dia orang kena duduk 3 bulan pun tak. Kita check in check out style ala-ala hotel bajet, tapi tak ada bayaran apa semua. So kita dah dapat sponsor. Percuma je. Dia orang boleh datang dia semata-mata untuk tidur je. Okay. So tidur mandi, dia orang boleh cuci baju, lepas tu kita adalah sediakan makanan yang simple-simple macam tu. So sebenarnya kita nak bagi orang rasa feeling lebih dekat dengan kita, mungkin lama-lama dia fikir mungkin dia nak berubah, nak hijrah. So kita ada rumah didik, kita sampai ke kita offer dia untuk attend kelas. So maksudnya siang hari tu dia ada tempat untuk dia belajar. Dia datang kat warung, mungkin dia nak buat kerja dengan warung ke kan. So kita boleh hulur kat dia RM1, RM5 macam tu. So itu perancangan kami. So kami memang memerlukan sangat-sangat sokongan daripada masyarakat di luar sana. Okey, sumbanglah kita punya akaun di akaun Warung Makan Sahabat yang dah ditendera, ataupun boleh PM saya nanti. Sumbanglah berapa yang anda mampu. Sebabnya no point juga kita simpan harta banyak-banyak pun kan, sebab harta apa yang kita sedekahkan, apa yang kita sedekahkan itulah kita panggil harta kita, harta kekal kita kan. Harta yang kita duduk simpan macam tu je tak ada apa makna. Macam tu lah Awan. Okey. Itu nombor akaunnya. Ini pelaburan akhirat namanya ya. Yes betul. Okey. Ya silakan Mak Wan. Okey. Bagi Mak Wan perancangan masa depan ya. Kita pun dekat sini kita ada perkhidmatan van jenazah yang sudah diinfakkan oleh seorang bekas edik juga, yang sudah berjaya. Dia dengar cerita Mak Wan tu. Lepas tu dia infakkan satu van jenazah, dan van jenazah tu kita open kepada komuniti kat sini lah, terutamanya sekali pada gelandangan yang tidak ada waris kan. Kita akan cuba uruskan lah apabila kita dapat maklumat daripada hospital ke siapa ke, kita akan uruskan lah
Itu satu daripada Mak Wan punya rasa macam sangat-sangat happy. Dulu Mak Wan rasa Mak Wan tak tahu siapa yang akan ni. Mungkin Mak Wan dah mati, dah busuk dah, baru orang tahu. Siapa tak tahu siapa nak uruskan jenazah Mak Wan. Tapi hari ni di warung makan sahabat ni, dengan adanya warung ni, dengan adanya semua orang yang ada dan van jenazah tu pun ada, Mak Wan tahu. Mak Wan akan perjalanan terakhir Mak Wan di sini. Mak Wan memang akan berakhir di sini. Itulah setelah Mak Wan tak ada nanti, Mak Wan harap sangat rakan-rakan gelandangan Mak Wan ni boleh menguruskan, bantu Puan Mariam. Puan Mariam dia ada, dialah tulang belakang. InsyaAllah lah kan. Dia adalah tulang belakang Mak Wan, tulang belakang warung makan sahabat kan. Jadi Mak Wan nak benda ni diteruskan walaupun Mak Wan tak ada. Itu saja. Okey Mak Wan. Saya nampak menarik tadi tu, kira umpamanya macam kita ada satu keluarga besar, walaupun personality dia banyak, tadi kata ada yang penyamun lah, itulah ini, tapi akhirnya kita ada macam keluarga kita. Jadi kalau kita susah payah ataupun meninggal ke apa, urusan tu memang ada orang akan uruskan Mak Wan ya. InsyaAllah. Dan semangat setiakawan tu yang memang menarik lah. Jadi mana dia walaupun orang tu begitu, tapi dia nak semangat membantu dia tu sangat tinggi. Dan juga saya nak tanya satu ni, dari segi bantuan, mungkin bantuan makan, dari segi psikologi, nampak gaya sebab dia orang berada dalam satu komuniti masyarakat yang saling bantu-bantu. Jadi masalah psikologi, tekanan perasaan ke terjaga, tidak teruk sangat ke, macam mana tu Wan? Okey, itulah sebabnya kan, kalau dengan Mak Wan, dia orang ni kan, dia orang sangat sensitif. Kalau cakap lebih kurang kan orang biasa lah. Kalau dia duduk dekat pusat serenti ke, kalau kaunselor cakap pun dia sensitif, kalau mak bapak dia cakap pun dia sensitif. Jadi dia bersama dengan Mak Wan duduk tempat dia tu. Jadi Mak Wan cakap ni kira macam cakap pasar macam tu lah. Nak marah ke nak apa ke, kan Mak Wan direct je bagi, straight bagi. Jadi selepas tu kita ni lah balik cakap kan, kita kenapa kau kena marah kat aku ini, kenapa gini. Lepas tu kita akan itulah pasalnya Mak Wan di sini ada cukup orang untuk membantu. Ada bahagian agamanya, ada bahagian kaunselingnya, ada Cikgu Jinggo ni dia memang hebat lah. Motivasi dia hari-hari masuk dalam TV apa semua. Jadi dia dengan sukarelanya membantu rakan-rakan kita kat sini. Puan Mariam sendiri pun penampilan dia ni satu cetusan lah dari kepada rakan-rakan kita yang tengok kan. Tapi Mak Wan sendiri memang macam ni je. Hari ni dia nampak cantik ni. Tidak rock. Sebab apa? Kena Mak Wan duduk dalam dunia dia orang. Mak Wan kena duduk dalam dunia dia orang dengan gaya dia orang, gaya cakap dia orang, tapi kita serius dan kita positif. Kita nak sampaikan mesej ni. Itu. Ya, lain ya kalau kita orang yang nasihat kita, dia memahami dan melalui, lain daripada orang yang tak melaluinya. Ya. Okay DJ, macam mana? Ada soalan daripada DJ ya? Ya, kita memang amat berbangga lah dengan Mak Wan dan juga sukarelawan itu Puan Mariam dan rakan-rakan sukarelawan yang lain di warung makan sahabat ataupun rumah didik sahabat. Dan yang terbaru ada rumah transit pula. Bangga dengan mereka kerana mereka dengan adanya mereka ni lah yang dapat membantu menyantuni mereka yang benar-benar memerlukan. Memang boleh katakan mereka ni orang-orang hebat lah kan. Jadi saya nak sarankan pada anda di luar sana, apa kata, anda juga boleh membantu dengan menghulurkan sumbangan walaupun sedikit, insya-Allah akan beri impak yang besar untuk memajukan lagi, untuk dapat membantu lebih lagi pada rumah warung makan sahabat ni. Seperti yang tertera tu sudah tertera, sekiranya anda ingin menyumbang, anda boleh dapat berilah apa semangat yang anda ada.
Kalau boleh anda buatlah macam boleh katakan setiap hari ada lebihan duit shilling tu masukkan satu tempat, satu tabung. Bila dia rasa dah penuh dah berat tu, bolehlah serahkan kepada rumah makan sahabat untuk bantu. Kita nak membiasakan diri kita menginfak ni, insya-Allah. Ada juga ada nombor kita paparkan laman web Dharma Sesawang yang boleh sahabat-sahabat kita luar sana sekiranya mereka ingin menghubungi warung makan sahabat, kita paparkan juga. Ya, kita paparkan tadi yang sebentar tadi sudah yang ada tadi. Yang mana tadi kita tengok. Jadi kita akan paparkan kembali apa dia FB page kiranya mereka ingin hubungi, dan juga ingin tengok YouTube dan juga nombor telefon warung makan sahabat. Itu dia di FB page warung makan sahabat, dan juga ada YouTube dan juga nombor telefon sekiranya mereka ingin menghubungi. Dan satu lagi yang kita masih ruang kosong tu masih ada. Mak Wan sedang fikirkan satu lagi rumah terasik sahabat Untuk wanita. Mariam Salwani untuk wanita-wanita yang terlanjur di luar sana tu. Kita tengok bawa perut sana sini kan. Kita nak bantu yang ni juga. InsyaAllah kita akan berkolaborasi lah dengan agensi-agensi yang berkaitan. Kita just untuk menjadi pemudah cara. Sebab macam Mak Wan kan, Mak Wan segenap lorong, segenap tong sampah, setengah apa, Mak Wan tahu isu tu benar-benar berlaku. Jadi kan, lepas tu ramai Wan tengok budak-budak malam-malam kan, basikal lajak lah apa semua. Itu satu benda yang sedang kita fikirkan lah, macam mana kita nak bantu mereka. Jadi nampaknya kita di penghujung-hujung rancangan kita pada hari ini. Kita menghampiri 1 jam tak sedar Cik Zul. Tak sedar Mariam, kawan. Masa terlalu cemburu, hampir 1 jam kita ke udara secara maya ni. Cepat masa berlalu. Kita dengar jugalah harapan mereka yang bertugas di sana. Itu kita mulakan dengan Puan Mariam. Harapan Puan Mariam untuk menjayakan lagi. Harapan saya warung makan sahabat ni akan terus berada dekat sini dengan sokongan daripada rakyat Malaysia. Saya yakin sangat-sangat sekiranya kami diberi kepercayaan, diberi sokongan yang 100%, betul-betul 100%, insya-Allah ramai yang kita boleh bantu. Sebabnya macam so far kita kat sini sebenarnya kita bukan setakat nak bantu kenyangkan perut mereka, bantu diorang ada benda nak makan setiap hari, no. Kita nak bantu mereka kembali bersujud kepada Allah Taala. Kita nak bantu mereka kembali hidup normal macam masyarakat lain. Kembali kepada fitrah kita sebagai hamba Allah, kan. So mereka bukan orang yang mereka bukan masyarakat, mereka bukan golongan yang seharusnya kita pandang sebelah mata. Bukannya golongan yang seharusnya menerima jelikan, menerima apa orang kata? Hukuman hinaan apa. No, bukan. Mereka adalah orang yang memang kita kena bantu. Kita kena faham, kita kena belajar. Sebab apa, walaupun mereka ni kecil golongannya, tapi just imagine lah kan, negara kita ni kaya, negara kita ni penuh dengan nikmat-nikmat. Kenapa kita tak boleh kongsikan nikmat ni bersama dengan mereka walaupun sedikit? Diorang bukannya nak ada istana, bukannya nak ada kereta besar, no. Cukuplah memahami kenapa mereka terdampar di sini, cukuplah memahami dan mendoakan mereka, bagi sokongan mereka untuk kembali hidup. Kita dah ada contoh Mak Wan yang pernah, Masya Allah, kalau siapa-siapa nak tahu cerita yang betul-betul macam betapa selama 40 tahun Mak Wan duduk dekat sini mengharungi kisah hidup yang seram lah bagi saya kan. Datanglah ke warung makan sahabat dan duduklah dengan mereka. Duduk dan belajar dan dengar. Ambil benda tu, bawa balik dekat family, bawa balik dekat masyarakat, bawa balik dekat jiran-jiran, ceritakan. Hari ni mungkin kita tengok mereka. Kita tak tahu, mungkin 10 tahun lagi tiba-tiba kita tengok ayah kita yang terdampar kat tepi jalan. Kita tengok mak kita tengok saudara mara kita. So kita tak tahu. So kita kena jadi masyarakat yang syakna.
kita kena jadi masyarakat yang prihatin, not only prihatin pada kita punya COVID-19, no, not hanya prihatin kepada kita punya vaksin dah apa semua tu, bukan, no. Tapi ada sesuatu yang kita lebih kena prihatin, iaitu bawa manusia kembali kepada Allah tu, macam tu. So mungkin kita tak mampu, saya bukan ustazah, saya bukan bidang agama, no, saya bukan. Tapi saya sangat nak tengok anak-anak, especially anak-anak kecil di Coket ni kan, bukan menjadi pewaris kepada kerja mak ayah dia orang, macam tu. Sebab kita ramai sangat anak-anak kecil dekat sini yang kita rasa macam, yang saya sendiri lah saya nampak, ya Masya Allah, anak-anak ni kalau kita tak bantu mereka untuk keluar daripada kepompong tu, memang dia orang akan jadi macam mak ayah dia orang. So terpulanglah pada masyarakat di luar sana nak membantu sejauh mana kan, sebab benda ni yang penting saya masih ingat lagi kata-kata kita punya pemimpin besar kita, perjuangan kita belum selesai dan perjuangan kita tak akan selesai. Sekiranya saya tak ada satu hari nanti, sekiranya Mak Wan tak ada orang yang akan teruskan perjuangan ini, insya-Allah. Ya, terima kasih Puan Mariam. Kita jemput juga Mak Wan untuk kata-kata dari Mak Wan, harapan Mak Wan dan juga hikmat dan juga nasihat Mak Wan untuk rakan-rakan jalanan. Silakan. Okey, bagi Mak Wan lah, apa yang ada di warung makan sahabat dan apa yang telah berlaku di dalam hidup Mak Wan hari ini, Mak Wan syukur kepada Allah kerana memberi sedikit masa untuk Mak Wan nak tebus kembali dosa-dosa silam tu, mungkin hanya Allah saja yang tahu. Tapi Mak Wan nak apa yang berlaku, apa yang tuan-tuan dan puan-puan saksi di sini kan, kalau andainya anda datang ke depan warung makan sahabat dan tengok rumah didik sahabat, tengok rumah transit sahabat, ini adalah satu ilmu yang tak ada dekat universiti. Kita harus bawa benda-benda ni semua ke dalam keluarga kita supaya keluarga kita boleh dididik secara betulnya. Dekat agama, dekat adat, apa semua tu kita kena terapkan dalam keluarga kita. Jangan sampai dia mencari kawan-kawan di luar sini. Di luar sini kan dia macam-macam masalah lah. Tambah pula zaman-zaman sekarang dengan gadget apa semua tu, itu perlu dikawal lah. Perlu dikawal, perlu ditengok betul-betul, dan Mak Wan harap lah ini generasi keempat yang ada bersama Mak Wan sekarang ni. Nenek dia adalah peer Mak Wan, sebaya dengan Mak Wan, lepas tu anak dia dan sekarang anak dia, generasi keempat. Yang Puan Mariam cakap tadi tu, kita nak bantu yang ni supaya mereka tidak lagi tergelincir daripada norma-norma kehidupan ni. Dia budak-budak ni senang nak ajar kan, tua-tua dah lihat tu kan, dah yelah kalau peer macam Mak Wan ni sekarang yang masih ada HIV lah, AIDS lah, macam-macam. Jadi jalan terakhir kita terpaksa bagi dadah balik kat dia. Bagi dia ikut program dengan Kementerian Kesihatan, terapi dengan metadon. Ataupun kita terpaksa bagi jarum suntikan kat dia. Sebab apa? Kita tak mahu dia bagi penyakit yang ada pada dia, dia buat bagi ke orang lain, sebarkan kepada orang lain. So inilah satu pelajaran yang kita kena buat balik semula kepada keluarga kita. Tengok ini ada satu pelajaran yang orang kata real punya. Kehidupan yang real ni yang kita tengok dalam drama-drama tu semua lakonan. Adalah kadang-kadang tu dia buat orang penyakit AIDS, sopak-sopak semua, itu tak betul. Itu tak betul. Itulah dia harapan Mak Wan, dan macam samalah dengan Puan Mariam. Mak Wan harap masyarakat di luar sana kan pandang ke sini. Pandang ke lorong-lorong sepi ni, ke lorong-lorong hanyir ni sebagai satu iktibar, peringatan daripada Allah untuk generasi kita di masa depan. Macam Mak Wan ni tak ada anak, tak ada siapa. Tapi sedih juga tengok. Sedih tengok. Mak Wan
Kalau Mawan mati kan habis. Tak ada generasi habis. Mawan tak ada anak, tak ada siapa. Jadi habis cerita Mak Wan. Tapi benda ni Mak Wan nak jangan ada lagi budaya bergelandangan ni. Kadang-kadang tu kita jumpa bukan yang betul-betul gelandangan. Tapi zaman PKP ni kita boleh terima juga ramai yang terjejas. Tapi sebenarnya bukan. Dia seronok bercampur kawan, ya sembang membawang apa semua tu. Ada orang bagi makanan. Jadi zon selesa. Tapi yang betul-betul gelandangan yang memerlukan bantuan dan bimbingan ni memang ada. Memang kalau nak fikirkan, kita tak terfikir pun apa yang berlaku dalam hidup dia. Kita tak pernah fikir. Kita tahu pemalas, kan, jahat. Tapi kita kena teroka, kita kena gali. Kenapa? Hati manusia lah. Sangat lembut. Macam Mak Wan lah. Mak Wan dulu gangster juga. Tapi sekarang ni dah taubat, tak nak. Tapi okey, sikit lagi saya nak tambah sikit lagi. Persepsi masyarakat kepada gelandangan sebenarnya kan, kalau you all datang ke sini dan duduk bercakap dengan orang, sebenarnya gelandangan ni bukan orang yang tak ada pelajaran. Saya jumpa ramai gelandangan yang memang gelandangan yang dah lama ni. Ya Allah, diorang ni sebenarnya ada apa tahu? Ada pensyarah UiTM ada depan ni. Sekarang ni pun dia ada kat depan ni, tengah tunggu nak ambil makanan. Pensyarah UiTM yang dulunya lah, lepas tu atas beberapa perkara saya pernah temu rumah dia, lepas tu jadi dia hilang harta, hilang keluarga. So last terdampar dekat syokek ni jadi gelandangan, terlibat dengan dadah sebab dia dah stres kan. So orang offer dia ambil ais. So tu habislah hidup dia. Pensyarah, kita ada bekas askar, kita ada bekas engineer pun kita ada. Okey, lepas tu kita ada saya pernah jumpa yang satu ni dia bekas apa nama ni, doktor pertahanan. Doktor apa dia? Kementerian Pertahanan, doktor tentera. Just imagine. So yang gelandangan ni jangan pandang dia orang remeh, dia orang bukan 100% dia orang ni orang yang tak ada pelajaran, yang hari tu heboh seketika hina-hina gelandangan. No, dia orang bukan macam tu, dan dia orang bukan malas sebenarnya, dia orang rajin. Cuma dia orang tak ada peluang. Hujan ribut, siang malam bekerja, cari kotak, cari bersih hari itu ini, ya Allah. Itulah dia. Macam itulah. Banyak benda nak cerita sebenarnya. Itulah dia realiti kehidupan banyak yang kita dengar sendiri daripada Puan Mariam juga Mak Wan, betul-betul mengisafkan, dan juga cerita Mak Wan betul-betul memberi inspirasi kepada orang di luar sana. Wanita besi itu adalah ibarat seperti kekuatan diri dalam Mak Wan sendiri. Yang mana nampak ketabahan dan juga nampak kilasan tu, insya-Allah dicari kita dalam kita menghadapi hidup ini, kita mencari jalan terbaik dan juga ingin menuju ke syurga ilahi, insya-Allah. Pastinya Cik Zulkifli juga ada saranan, kesimpulan atau ulasan setelah kita ke udara selama 1 jam pada hari ini. Silakan Cik Zulkifli. Terkedu Cik Zul lah. Okey, terima kasih DJ. Saya ucapkan terima kasih lah kepada Mak Wan, pada Puan Mariam, pada DJ dan juga Roti Bakar Kopi Tarik lah. Sesi hari ini cukup memberikan satu pengalaman supaya kita memahami dunia yang kita tak duduk lah. Kita kadang duduk di dunia kita, dunia selesa kita, kita tak memahami dunia orang lain. Dan dia mendatangkan satu kesyukuran dengan nikmat yang kita ada selama ni. Dan dengan itu, dengan kita bersyukur dan harap-harap yang lain dengar pun turut bersyukur, membuatkan terpanggil untuk menggunakan nikmat yang mereka ada tu, apa yang ada walau tak besar ke sedikit ke bagaimanapun, untuk membantu orang-orang seperti Mak Wan dan Puan Mariam ini. Itu sajalah. Terima kasih ya Mak Wan dan Puan Mariam. Ya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Cik Zul. Itu belum habis lagi Mak Wan, ada lagi iklan ni. Itu daripada kata Hafiz Sarani, kata betul tu, saya berhenti dadah dengan metadon. Kata Hafiz Sarani dia juga pernah mengambil makanan di sana. Dia pernah juga ambil makanan di sana. Kami kenal ya Hafiz Sarani.
Tak perasan lah. Tak perasan Okay, Dia kata dia pernah mengambil makanan di sana. Dari Nur Fatimah Razali katanya terima kasih Mak Wan, Puan Mariam, DJ Riz, Sifu, Zulkifli Ibrahim dan semua penonton. Terima kasih banyak-banyak. Kami di Mantap Share Channel ni ada tagline. Bila saya sebut alamat, kita sama-sama cakap mantap share, boleh? Boleh. Okey, kita cuba cubaan pertama. Alamak. Mantap share. Mantap. Kita buat cubaan yang kedua. Cubaan kedua. Lagi sekali Alamak. Mantap share. Mantap share. Ya, terima kasih kepada dua orang panelis kita yang begitu ceria dan juga begitu sedia berkongsi pengalaman mereka. Itu Puan Mariam, terima kasih banyak-banyak. Mak Wan yang kita sayangi, terima kasih banyak-banyak Mak Wan, jaga diri baik-baik. DJ Ustaz Zul, Encik Zul jemput datang hari ni ambil bubur Ashura. Kita ada dua jenis, satu bubur Ashura Utara, satu bubur Ashura Pantai Timur. Oh, sedap tu. Jemput datang, no delivery. Sedap tu. InsyaAllah saya jauh, kalau dekat sampai dah tu. Alamak. Bila cakap alamak je, mantap share. Mantap share. Terima kasih juga kepada Cik Zulkifli Ibrahim. Saya DJ Riz selaku pengacara pada hari ini, selaku moderator untuk Roti Bakar Kopi Tarik dengan tajuk Warung Makan Sahabat dari lorong kini penorong. Terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. InsyaAllah kita bersua kembali di hari yang lain dan waktu yang lain insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi semua sahabat-sahabat Sugar saya di Allah yang terbaik. Alamak. Mantap share. Kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sabirin bin Zaman, Timbalan Pengarah Projek I, merangkap Ketua Pengurus CS Call Service. Akademi Tahfiz Al-Islah bekerjasama dengan Projek I Telaga untuk memberikan telaga kepada penduduk-penduduk di dua buah negara, Kemboja dan Vietnam.